10 hadis riwayat daripada Abdullah bin Abi Aufa ni. Daripada 95 hadis tu, maka ditapis oleh Bukhari Muslim, maka diambil 10 hadis saja. Makna dia apa? Yang ada hadis lain tu tak termasuk syarat Sahih Bukhari Muslim. Diambil oleh Baihaqi kan, Tirmizi, banyak lagi. Jadi Jadi ini lebih buang cerita perawi hadis iaitu Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa. Jadi ketika mana kita tahu makna dia apa? Sahabat Nabi SAW selepas kewafatan Nabi, banyak yang meninggalkan Madinah, yang tidak duduk di Madinah sebab mereka berjuang di sabilillah. Mereka tak selesa pun kira macam selama ini mereka duduk bersama dengan Nabi SAW di Madinah. Mereka melihat Nabi dengan mata mereka sendiri. Kemudian mereka bersama dengan Nabi, mendengar kalam Nabi, sabda Nabi SAW, nasihat Nabi SAW. Selepas wafatnya Nabi, mereka rasa macam duduk pun dah tak sonok dah, tak tenang dah. Itu satu. Yang kedua, mereka nak jihad fisabilillah. Mereka nak berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ikut dalam peperangan, berperang fisabilillah. Sebab itulah mereka ketika mana kita tengok pasal apa sahabat-sahabat Nabi tak ramai yang wafat di Madinah. Kan? Ada yang wafat di Mesir, ada di Kufah, di Iraq, ada di Palestin. Sebab selepas kewafatan Nabi mereka ni berdakwah, ada yang berdakwah, ada yang jihad fisabilillah, menyebarkan agama Islam. Sehinggalah sampai ke tempat kita. Masya-Allah. Tuan-tuan rahmatullah. Jadi Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak selawat kepada Nabi SAW. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang selawat ke atasku sekali, kata Nabi, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Perbanyaklah selawat kepada Nabi SAW. InsyaAllah kita akan mendapat syafaat Nabi SAW. Jadi kata Nabi, inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya Allah menyediakan kepada para mujahidin 100 derajat dan dalam surga. Ataupun inna fil jannati, sesungguhnya di surga itu ada mi'ata darajatin. Mudahlah kan. Jadi sesungguhnya dalam surga itu ada 100 derajat yang kesemuanya a'addaha lil mujahidin, yang disediakan Allah kepada mujahidin. Mujahidin, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mujahidin fi sabilillah. Sebab itulah ketika mana berperang melawan musuh Allah disebut dengan perang sabil. Sabil fi sabilillah. Jadi ma baina darajataini, di antara satu derajat ke derajat yang lainnya seperti antara langit dan bumi. Luasnya satu tingkatan saja Allah sedia 100 derajat kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Masya-Allah. Jadi tingkatan tu jarak dia satu tingkatan ma bainas sama wal ardh, antara langit dan bumi. Jadi kita tahu tak jarak antara langit dan bumi? Tak tahu jarak dia. Sebab apa? Sebab langit pertama pun kita sampai lah ni pun tak tahu. Tak dapat lagi langit pertama tu mana. Masya-Allah. Sebab itulah ada ilmuwan, dia agak-agak je lah. Dia kata jarak antara langit pertama ni dan bumi ni, dia kata perjalanan kelajuan cahaya dalam 500,000 tahun lah. Kelajuan cahaya barulah dapat langit pertama. Bayang luas tu. Ni tingkatan baru satu tingkatan surga. Kan?
5,000 ke 500,000, 5,000 memang 5,000 tahun perjalanan 5,000 tahun perjalanan. Kalau kita kelajuan dia, kelajuan cahaya, makna dia dalam 5,000 baru 5,000 tahun kita jalan tu baru jumpa langit pertama. Masya-Allah. Jadi itulah jarak antara satu tingkatan surga dengan tingkatan berikutnya. Ada berapa? Ada 100 tingkatan. A'addaha lil mujahidin. Allah sedia kepada orang yang jihad fisabilillah. Masya-Allah. Sebab itulah syurga ni luas sangat. Kan? Syurga luas sangat. Kalau kita cerita syurga ni tak habis. Sebab apa? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kita mana kisah pasal syurga, Allah sebutkan sebahagiannya, gambarannya dalam Al-Quran, dan Nabi SAW menyebutkan sebahagiannya dalam hadis Nabi SAW. Itu gambaran secara mujmal, keseluruhan saja. Kan? Jadi Allah sedia dalam syurga ni kenikmatan. Semua syurga itu Allah sedia untuk memberikan balasan ganjaran kepada hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa, yang beramal, yang soleh. Jadi yang sama juga hadis yang sama, an Abi Bakr bin Abi Musa al-Ash'ari. Hari kita dah tahu dah Abi Musa al-Ash'ari dulu ni. Qala sami'tu abi wa huwa bi hadratil aduwi. Dia kata Abu Bakar bin Abi Musa, dia anak daripada Abi Musa al-Ash'ari. Anak dia ni mendengar ayah dia meriwayatkan hadis ketika beliau sedang menghadapi musuh. Wa huwa bi hadratil adu. Yaqulu, dia anak dia ni mendengar ayah dia membacakan sebuah hadis ketika mana hendak berlawan dengan musuh, perang ni. Qala, kata Abu Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Musa beritahu kepada anak dia, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah naungan pedang-pedang. Pintu-pintu surga ni di bawah naungan pedang-pedang. Masya-Allah. Jadi hadis ni menjadi sahabat ni jadi semangat kan? Berperang untuk melawan musuh. Jadi kedua hadis di atas menggambarkan kelebihan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedua hadis ni dia menunjukkan kelebihan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tingginya derajat orang yang jihad di jalan Allah, dan Allah memuliakan mereka. Sesungguhnya pengertian jihad dalam Islam sangat luas. Makna jihad dalam Islam luas. Ia merangkumi jihad ekonomi juga, termasuklah, walaupun dalam khas di sini bab jihad berperang melawan musuh fi sabilillah dalam peperangan, tetapi dimaknakan dalam makna sawab ataupun pahala itu, ganjaran yang didapati, maka merangkumi juga makna jihad secara umum. Makna dia kesemua ialah sama ada jihad ekonomi, jihad menentang musuh, jihad melawan hawa nafsu. Wah, ini lagi dahsyat. Sebab jihad yang besar ni jihad melawan hawa nafsu. Sebab dia duduk dalam diri kita. Dia duduk memperlekeh kita, mempermainkan kita tiap-tiap hari. Dia permainkan kita. Sehingga dia ajak kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melawan hawa nafsu ni dahsyat dan lebih mengerikan kalau kita bandingkan dengan melawan musuh di luaran. Sebab musuh luaran nampak, kita berperang nampak musuh kita di depan. Tapi kalau kita menentang hawa nafsu, tak nampak. Dia siap tapi pasti. Dia siap tapi menipu kita. Dia siap tapi dia memerintahkan kita untuk kepada kejahatan, amaratu bisu. Dan dialah menjadi kenderaan syaitan, iblis. Maka iblis allazi waswisu fi sudurin nas. Dia bisik ke dalam hati kita, dada kita.
Untuk apa? Untuk berbuat kejahatan, sentiasa membangkang, sentiasa membantah perintah Tuhan. Itulah tugasan iblis, iaitu untuk membisikkan dalam hati kita dan dibisikkan ke dalam nafsu tadi, ammaratu bisu. Masya-Allah. Tuan-tuan rahmatullah. Jihad pendidikan pun sama juga, jihad pendidikan. Ketika mana kita tengok Nabi SAW, ketika mana hijrah ke Madinah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Yahudi menguasai semua ni. Pendidikan dia kuasai, ekonomi dia kuasai, bab peperangan dia menguasai. Dia orang yang hebat. Jadi Yahudi ni dia pandai agar dia menguasai suatu kawasan, dijadikan kawasan itu huru haram, tak aman, berperang antara Aus dan Khazraj. Sebab kedua ni orang tempatan. Aus ni orang tempatan Madinah, Khazraj pun sama juga. Yahudi ni pendatang Yahudi ni. Satu je asal dia. Lepas satu dia pendatang, lepas tu banyak pula Yahudi. Macam-macam Bani ada, kan? Bani Qainuqa pun ada juga, kan? Bani Quraizah ada juga, yang Nabi halau tu, kan? Jadi ketika mana mereka dah kuasai, mereka tidak menjadikan dua puak ni, orang tempatan ni aman. Mereka laga dua-dua ni. Aus sentiasa perang lawan Khazraj. Khazraj pun perang juga, sentiasa perang. Tak ada masa aman berdamai, melainkan apa? Bulan haram je. Selain itu perang je. Yahudi ni tahu ketika mana dua puak ni berperang, mereka boleh buat apa yang mereka nak buat. Mereka kuasai semua. Pendidikan mereka kuasai. Kalau nak sekolah, kena sekolah ke sekolah Yahudi. Kalau nak pinjam duit, kena pinjam ke Yahudi. Semua Yahudi. Pasal apa? Sebab Yahudi ketika itu boleh menguasai, sebab dalam keadaan aman. Ya, dia buat. Lepas tu apa? Dia laga dua orang ni yang bersahabat, yang orang tempatan. Jadi benda yang macam ni Yahudi ni guna sama ke? Sebab Yahudi ni walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sama ya. Yang dipergunakan, yang dulu dipergunakan sebelum hijrah Nabi, begitu juga mereka gunakan kepada Islam. Yahudi nak kacau kita ni, nak Yahudi nak masuk, nak berkuasa di mana saja, dia mula menjadikan orang tempatan itu huru hara, sibuk, hingga dia buat siap-siap kita pun tak perasan. Jadi Nabi SAW memahami kan politik mereka. Nabi SAW kan jadi ketua, Nabi memahami, dan Nabi tahu Yahudi ni macam mana gerak-gerik dia. Maka Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka Nabi mula membina satu peradaban. Bab pendidikan berpisah daripada Yahudi. Ekonomi diambil oleh Islam. Pasal apa? Sebab Nabi mempersaudarakan balik. Yang dulu mereka berseteru, yang dulu mereka bergaduh, Nabi mempersaudarakan balik antara Aus dan Khazraj. Kalau dah bersaudara, maknanya apa? Bersatu boleh kita buat banyak. Tapi kalau berpecah tak ada, tak buat apa, rugi je, kan? Maka yang ego-ego yang dulu ni Nabi persatukan, mulalah dia kuat. Sebab itulah semua menyokong Nabi SAW untuk apa? Untuk melawan kebatilan. Dan Nabi SAW bukan Nabi pertama Nabi Allah pun dah. Nabi ajak Yahudi untuk mempertahankan Madinah daripada serangan musuh dari luar. Tapi mereka musuh dalam selimut. Itu betul tu. Halau. Bukan saja halau itu. Ya. Kan? Nabi mengajak Yahudi untuk apa? Untuk membela tanah air. Ya, untuk membela Madinah. Untuk mempertahankan Madinah. Jangan orang lain main ceroboh. Nabi memang mengajak, tapi mereka abaikan. Mereka tak pedulikan. Seolah-olah apa? Musuh luar ni, mereka bersekongkol dengan musuh luar untuk apa? Untuk memusuhi Nabi SAW. Sebab mereka
Mereka tak puas hati dengan Nabi, sebab Nabi SAW bawa agama yang benar. Mereka tak hati. Kan walang tardahkan Yahudi walang Nasara. Kan? Benar ni, tak mana pun sama. Sebab ketika mana Al-Quran dah menyatakan dengan jelas, tak ada berubah dah. Tetap juga tidak akan menyertai Yahudi ni, Nasrani ni takkan reda. Sampai bila-bila tak reda. Dia mesti apa? Dia mesti cari jalan dan cara untuk menjahanamkan Islam. Mesti ya. Kan? Sebab setiap yang disebutkan dalam Quran itu sabit. Kan? Kalam Allah. Lepas tu ia merangkumi jihad ekonomi, jihad menentang musuh, jihad melawan hawa nafsu. Ini besar tadi. Jihad pendidikan dan sebagainya. Semua itu disebut dengan dalam kategori jihad. Jihad bab pendidikan, kan? Datul Islam memulakan mendidik anak-anak dengan buat satu pondok, kan? Ma'had. Kita buat satu kawasan pendidikan Islam dengan satu harapan mengeluarkan generasi akan datang yang memahami adab nilai-nilai Islam, yang lah ni mula ditinggalkan, yang tidak diajarkan adab, hanya diajarkan pandai, cerdik je, tapi diketepikan adab. Jadi setiap usaha yang kita lakukan bagi menyumbang ke arah meninggikan kalimah Allah, jadi jihad tadi ni disebut sebagai jihad. Setiap usaha kita li'a'la'i kalimatillah disebut ataupun diberikan dalam kategori jihad. Li'a'la'i kalimatillah. Jadi menyampaikan ilmu agama, kan? Amar ma'ruf nahi munkar disebut juga sebagai li'a'la'i kalimatillah. Lepas tu apa? Lepas tu kita tolong orang yang susah pun sama juga, termasuk jihad juga, kan? Fisabilillah juga. Berjalan kita daripada rumah kita pergi masjid untuk kita sembahyang 5 waktu pun sama juga. Li'a'la'i kalimatillah, kan? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dimasukkan dalam makna jihad juga. Itulah makna jihad itu. Sungguhnya apa? Makna dia luas. Meninggikan kalimah Allah. Setiap yang termasuk dalam li'a'la'i kalimatillah, maka termasuklah dalam jihad fi sabilillah. Tuan-tuan rahmatullah. Inilah satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan ataupun ganjaran pahala yang didapati daripada orang yang orang yang jihad fi sabilillah. Yang ke-14, hadis 14. An Ubadah ibn Samit. Ini perawi ini masyhur. Kan? Ubadah bin Samit masyhur. Sebab apa? Sebab Ubadah bin Samit ni beliaulah termasuk daripada golongan Khazraj ni. Orang tempatan Madinah beliau ni. Masya-Allah. Dan beliau termasuk orang yang bersama rombongan 60 orang dalam Bai'atul Ridwan yang kedua, yang pergi ke Nabi, utusan Nabi Madinah, berjumpa dengan Nabi ketika itu di Mekah. Kan bai'ah, iaitu untuk mempertahankan Nabi, menjaga Nabi ketika mana Nabi akan hijrah ke Madinah. Masya-Allah. Jadi Nabi ni ketika mana Nabi sebelum hijrah ke Madinah, orang masuk Islam dah banyak dah. Banyak dah. Kan? Jadi bai'ah Aqabah, bai'ah Aqabah bukan tuan. Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah kedua. Bai'ah Aqabah kedua, ni yang 60 orang tu. Maka termasuklah Ubadah bin Samit pun dalam tu. Sebab dia wakil ataupun ketua daripada puak Khazraj yang jumpa Nabi SAW. Jadi yang jumpa Nabi ni, mereka balik ke Madinah, mereka berdakwah. Mereka mengajar adik-beradik mereka, mereka mengajar orang kampung mereka masuk Islam. Sebab itulah ketika mana Nabi hijrah ke Madinah, ramai yang sambut. Pasal apa? Ramai umat Islam dah ketika itu. Sampai budak-budak pun nak sambut Nabi SAW. Tak sabar dah Nabi mana? Nabi mana? Pasal apa? Sebab orang-orang yang jumpa dengan Nabi SAW dalam Bai'ah Aqabah ni, dia cerita kepada budak Nabi tu mana? Nabi tu muka insaf, Nabi tu baik, kan?
Seperti mana yang ditemui lah. Sebab apa? Sebab cerita pasal Nabi tak ada kira macam cerita dongeng, tak ada. Ataupun cerita macam hero Hindustan kan itu. Tu buat je cerita tu. Tapi yang diceritakan Nabi ni memang betul macam tu. Sebab itulah puji-pujian kepada Nabi pun, kan, sanjung kepada Nabi SAW, tak cukup bahasa kita untuk menyanjung Nabi. Tak cukup. Sanjunglah macam mana pun. Kata bulan, kata matahari, tak cukup bahasa kita. Pasal apa? Sebab Allah menciptakan Nabi SAW itu adalah makhluk yang sempurna. Makhluk sempurna. Masya Allah, kan? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia Ubadah bin Samit ni daripada Puak Khazraj. Dan beliau meriwayatkan hadis banyak, 181 hadis, kan? Dan masuk ke dalam apa nama, 5 pun masuk ke dalam syarat Muslim dan Bukhari Muslim. 5 lah. Tak silap kan, tak silap. An Ubadah bin Samit ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik kita, sebelum kita baca hadis ni, ada Ubadah bin Samit ni termasuk dalam pembebasan Mesir ketika itu yang diketuai oleh Amr bin As. Beliau ni termasuk ketua bahagian tentera untuk membebaskan kota Mesir ketika itu, negeri Mesir, kan? Dan beliau diutus selepas tu, diutus menjadi qadi yang pertama, mufti pertama, mufti pertama Mesir, mufti pertama Palestin. Ubadah bin Samit, Palestin, mufti pertama dalam Islam. Jadi qadi yang pertama iaitu Ubadah bin Samit. Masya Allah. Dan beliau meninggal di Ramallah. Ramallah ni Palestin lah. Ramallah kan, kawasan Ramallah. Yang lah ni yang diduduki oleh Fatah. Kan ada 2 puak ni, ada Hamas satu, Fatah satu. Yang diduduki oleh Fatah. Kan, sebab tu jugalah kan punca dia bab politik ni kan, berpecah. Itu punca juga kan. Apa nama musuh kita ni, dia suka kita pecah. Pasal apa dia suka pecah? Kalau kita berpecah, mudah dikuasai, kan? Penjajah macam tu. Penjajah dia takkan boleh menjajah kita kalau Islam tu bersatu. Tak boleh. Dia pecah dulu. Dia pengaruh puak ni, dah pecah, mudah dikuasai. Kan, ni benda ni dah cerita dah dalam Quran, cerita dah, kan? Dah hadis pun cerita dah. Tapi tak tahu kita, nama ni ego kan, semua ego, pakai ego dia kan. Semua dia nak kuasa. Last kali apa? Ketika mana kita berpecah, tak bersatu, Islam, apa nama, musuh kita mudah macam lah ni lah jadi, kan? Jadi sampai kena ni tuan-tuan, saya dulu kan masa pergi umrah, ni cerita sikit lah tu. Saya pergi umrah tuan-tuan. Saya tahu dah ketika mana bendera Palestin tu, kalau ada kat kopiah kita kan, tak dibenarkan masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, saya tahu dah. Tapi saya cuba, betul tak orang kata ni? Saya cuba. Tapi bukan di Mekah lah, di Madinah. Saya try, cuba. Dan saya dah tahu dah. Saya bawa 2 kopiah. Saya try, betul dah. Jadi ketika mana saya duduk dekat dengan pintu, apa nama, dekat dengan pintu 3 atau pintu 4 tu, nak masuk Raudhah tu, kan? Saya duduk nak ziarah Nabi. Kalau kita ziarah Nabi kan bila-bila boleh, kan? Kalau masuk Raudhah tu sekali je kot, saya ni sekali. Kalau ziarah Nabi bila-bila boleh, ikut je jalan tu ziarah Nabi. Jadi saya duduk, selepas ziarah saya duduk. Tengah duduk, mai orang yang pakai jubah. Jubah putih kan? Tak pakai kopiah lah, pakai jubah. Dia perkenalkan, dia kat yang anak askari. Saya ni tentera. Askari? Tentera, dia tentera. Kita ni tak boleh, kopiah tak boleh. Saya kata, tanya siapa? Ada bendera Palestin. Ada bendera Palestin? Dia kata, buka, dia kata, simpan. Saya buka simpan, kan? Dia kata dia tentera.
Tapi kalau kita lawan, dua lawan kan? Masalah kan? Dia rupa-rupa dia duduk, dia tengok kan? Dia tengok dia ni. Saya fikir, saya nak tanya tapi tak apalah. Dalam hati saya, Palestin ni kan negara Arab. Bendera tu kan bendera Palestin, bukan bendera Qassam ke, Hamas ke, bukan. Kalau depa pun meluat kat Hamas tu, bukan bendera Hamas, tapi bendera negara Arab. Kan? Pasal apa tak boleh? Itu saya nak tanya tapi itulah kan. Saat kita tanya pula dia fikir masalah pula kan. Itu. Saya dah tahu dalam YouTube dah tapi saya try tu. Betul tak? Tu apa betul? Apa benda ni betul? Masya-Allah kan. Saya dah hati saya tanya maknanya depa tak iktiraf dengan negara Palestin ni. Sampai tengok tu nanti. Betul tu. Maknanya apa depa tak iktiraf lah. Pasal apa? Pasal apa bendera Palestin saya lah? Dia orang lain boleh? Bendera kita boleh? Boleh masuk. Kan dalam beg kita, dalam kopiah kita, bendera kita boleh. Bendera Indonesia boleh. Malaysia boleh. Tapi pasal apa bendera negara Palestin boleh? Tu terkejut. Baru saya tahu. Apa betul. Saya ingatkan sebelumnya depa ni kan, depa ni fitnah apa kan? Apa betul. Dalam kopiah kita ada kan, kopiah bendera Palestin tu. Kecil pun. Sebab itulah saya masa tu duduk lama 30 minit kan duduk baru dia main sebab dia parti dulu. Betul dia main. Dia parti dia tengok dulu baru dia main. Masya-Allah kan. Jadi tuan-tuan dan puan balik kita kepada Ubadah bin Samit. Jadi beliau ni mufti pertama di Palestin yang diutus, iaitu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dan beliau wafat pada umur 72 tahun di masa Khalifah Utsman bin Affan. Masya-Allah kan. Jadi tuan-tuan dan puan rahmatullah, inilah satu punca dia. Kita lemah pasal apa? Sebab kita tak bersatu. Kan? Kita pun gaduh. Kan? Kita pun hasad. Kan? Kita dengan kita bukan dengan orang musuh. Tapi dengan musuh bukan main hebat dah. Dengan musuh berpeluk. Tapi dengan Islam sama Islam, masya-Allah gaduh. Ni keadaan kita zaman tuan-tuan dan puan rahmatullah. Kita buruk sangka kepada Islam kita sendiri. Tapi kepada musuh kita boleh baik pula. Kan? Kita berpeluklah dia tak buat baik sangka kita kepada musuh. Berbaik sangka kepada musuh. Kan? Jadi Allah beritahu dah. Orang yang golongan musuh itu fattakhizuhu aduwan. Jadikan dia musuh. Jangan terbalik. Yang musuh kita jadikan kawan, yang kawan jadi musuh. Ni. Jadi tuan-tuan dan puan, An Ubadah bin Samit. Jadi Ubadah bin Samit, beliau adalah daripada Madinah, kan? Orang tempatan Madinah, daripada suku Khazraj. Dan sama juga ketika mana kewafatan Nabi SAW, beliau berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fi sabilillah, masuk peperangan demi peperangan, membebaskan negeri, kawasan daripada kemusyrikan, sehinggalah beliau wafat di kawasan Palestin di Ramallah dan dimakamkan di Ramallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata ia, Ubadah bin Samit berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lisyahidi indallahi sab'a khisalin. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ada 7 kumpulan khisalin. Ada 7 apa nama? Ada 7 kebaikan, ada 7 khisal ni, mana 7 kehebatan lah. Orang yang syahid di Allah, inna lisyahidi indallah sab'a khisalin. Sungguhnya Allah memberi keistimewaan kepada orang yang mati syahid 7 perkara. Yang pertama, ayyughfar lahu fi awwali duf'atin min dami. Yang ini kehebatan pertama orang mati syahid, yaitu Allah mengampuni, Allah ampunkan dosanya
pada titisan pertama darahnya. Jihad fisabilillah, dia berperang. Ketika mana setitik darah dia jatuh ke bumi yang pertama tu, Allah ampunkan dosa dia. Dosa ampunkan, hapus dosa. Tak ada dosa. Kehebatan yang pertama, ayyughfara lahu fi awwali duf'atin min damih. Yang kedua, sebelum dia mati, belum mati, wa yara maq'adahu minal jannah, diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Orang yang mati syahid, banyak kita tengok kan, sebelum dia tengok, ada yang siung, ada yang wajah dia putih, wajah dia nur cahaya, ada yang macam bukan apa nama, belum mati, macam nampak muka belum mati kan, macam orang yang tidur saja. Ini kehebatan orang mati syahid. Kemudian jasad dia tak ada bau, Masya Allah, tak ada bau jasad dia, walaupun lama dah. Inilah kesaksian-kesaksian yang lah ni ada kat Palestin lah. Kesaksian orang yang menyaksikan lah ni. Dia beritahu kan, ada yang 3 hari dah meninggal dah, tapi tak ada bau. 3 hari dah. Nah, lepas dia bom kan, dia cari 3 hari baru jumpa. Ada 4 hari seminggu. Dan dia korek-korek jumpa, tak ada bau pun. Masya Allah. Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa mati syahid? Mati melawan orang kafir. Jadi ini yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah, dan dia perlihatkan tempat tinggalnya di surga. Orang yang mati syahid, dalam kategori mati syahid ni kesemualah. Sama ada dia jihad fisabilillah dalam perang melawan musuh Allah, ataupun dia mati menuntut ilmu kan, pelajar-pelajar yang tengah belajar macam kita tu, semua belajar kan, maka diperlihatkan tempatnya di surga. Fisabilillah, Masya Allah. Dan juga orang yang mempertahankan yang hak dan melawan yang batil, sama juga dalam kategori jihad fisabilillah. Sebelum dia mati, Allah perlihatkan tempatnya di surga, dudukan dia di surga, sehingga dia mati dalam keadaan tak tidak sakitlah, kurang kesakitannya. Sebab selepas dia memandang surga tadi, maka malaikat maut pun ambil roh dia. Ini kehebatannya kedua. Wa yara maq'adahu minal jannah. Lepas tu yang ketiga, wa yuhalla hullatal iman, dihiasi dengan perhiasan iman. Dihiasi dengan perhiasan iman. Masya Allah. Makna dia, orang yang mati syahid, dia menjadi bukti bahawa iman itu sempurna. Syahid dia tadi menjadi bukti sebagai tanda iman dia itu sempurna. Wa yuhalla hullatal iman. Kemudian wa yujaru min azabil qabri, dan yang keempat, dipelihara daripada azab kubur. Wa yujaru min azabil qabri wa ya'manu min faza'il akbar. InsyaAllah kita sambung selepas azan. Silakan. Allah
Alhamdulillah. Inna lisyahidi 'inda Allahi sab'a khisal. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan kepada orang yang mati syahid 7 perkara keistimewaan. Yang pertama, diampunkan segala dosanya pada titisan pertama darahnya. Dan yang kedua, diperlihatkan tempat tinggalnya di dalam surga. Dan yang ketiga, dihiasi dengan perhiasan iman. Dan yang keempat, dipelihara dari azab kubur dan diamankan dari kengerian hari akhirat. Jadi yang keempat ni, Allah Subhanahu wa taala wa yujaru min azabil qabri. Azab kubur ni setiap kita akan melaluinya dan merasainya. Tapi ada golongan yang Allah amankan, golongan yang Allah Subhanahu wa taala jaga dia daripada azab kubur. Sebab azab kubur ni mula daripada kita diletakkan di kubur kita. Kegelapan, ada gelap. Kubur ni gelap, tuan. Kalau kita tak sedia amal ibadah kita untuk menjadi penerangnya di dunia ni, kita menyesal. Wa yujaru min azabil qabri, orang yang mati syahid ni termasuk orang yang Allah jaga daripada azab kubur. Dan termasuklah orang yang mengamalkan Suratul Mulk, dibaca selalu, mengamalkannya, membacanya, dan mengamalkan, memahami makna dan mengamalkan dalam kehidupannya. Wa yujaru min azabil qabr wa ya'malu min al-faza'il akbar. Allah amankan dia daripada kengerian hari akhirat. Masya-Allah, akhirat. Ketika mana kita dihimpun oleh Allah, kita dibangkitkan daripada mahsyar. Ketika itu setiap kita ini akan diserah kepada amal kita, diserah kepada perbuatan kita di dunia dulu. Masya Allah. Jadi ketika itu orang yang mati syahid ni akan diamankan. Mana dia tak rasa panas, dia selesa je, tak rasa takut, tak rasa takut. Kemudian wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, dan Allah pakaikan mahkota ketenangan di atas kepala dia. Suatu permata dari mahkota itu lebih baik dari dunia dan isinya. Masya Allah. Taju waqar, maknanya dia apa? Mahkota ketenangan. Dia pakai mahkota tu. Orang tengok semua. Siapa orang dia ni? Kehebatan dia. Maka kenal semua, Masya Allah. Ni dulu berjihad fisabilillah. Dia dulu ni, dia melawan kebatilan. Dia berada di saf orang yang melawan kebatilan dan menyokong yang hak. Kesaksian itu telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendapat satu ganjaran, yaitu mahkota dipakaikan di atas kepala dia. Tajul waqar, iaitu mahkota ketenangan.
Masya Allah. Yang batu mahkota itu lebih baik kan? 1 permata dari mahkota itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. 1 permata daripada yang lekat di atas tajun tu, iaitu atas mahkota tu, banyak permata yang dipakaikan. Tapi 1 batu saja, yang 1 tu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Jadi kemudian yang ke-6, orang yang mati syahid ini dikahwinkan dengan 72 orang bidadari. Masya Allah. Kehebatan Allah sediakan kepada orang yang mati syahid. Diberikan kepada yang perempuan 72 bidadari. Masya Allah. Yang ke-7, dapat memberi syafaat kepada 7 orang di kalangan kaum keluarganya. 70 orang. Dia boleh memberikan syafaat 70 orang daripada kaum keluarganya, kerabatnya. Sama seperti mana orang yang menghafal Quran dan mengamalkannya, termasuk juga dalam jihad fisabilillah. Orang penuntut ilmu termasuk juga dalamnya. Masya Allah. Inilah kelebihan orang yang mati syahid. Jadi mati syahid merupakan kemuncak nikmat di dunia ini. Khalid bin Walid, kata silap Khalid bin Walid kata kalau ada nyawa dia, banyak mana pun nyawa tu, kan, keluar nyawa dia, lepas tu balik lagi dia nak perang lagi. Keluar lagi nak perang ni, keluar nak perang ni. Masya Allah. Sebab apa? Kenikmatan ketika mana mati syahid. Orang yang syahid akan menikmati kesedapan yang amat sangat di satu ruh, saat ruh yang dicabut oleh Allah. Saat ruh yang dicabut oleh malaikat maut, dia menikmati kenikmatan. Tak sama dengan orang yang mati, bukan mati syahid. Dicabut ruh kita ni, sakit sangat, meronta. Tapi orang yang mati syahid, ketika mana ruh yang dicabut, itulah kenikmatan yang dia rasakan nikmat. Masya Allah. Mereka tersenyum. Ada yang senyum pasal apa? Nikmat. Kita tengok kan masa-masa apa nama, Palestin kan, ada yang meninggal, senyum je. Cuma kita tengok ramai yang senyum. Ada yang nampak senyum macam betul-betul senyum, bukan kata buat dah, memang betul senyum kan. Ada yang muka dia bercahaya, ada yang mengeluarkan wangi-wangian, hingga kawasan tu wangi semua. Rupa-rupa dia apa namanya, memang tak ada bau pun, jasad dia tak ada bau, tapi wangi. Main mana wangian ni? Rupa-rupa daripada jenazah tu. Masya Allah. Ada yang mereka tersenyum kepuasan melihat bidadari dan surga yang disediakan untuk mereka. Kan sebelum dia mati kan dia nampak kan kedudukannya di surga. Bidadari telah menunggunya. Masya Allah. Maka senyum dia ketika itu, nyawa dia dicabut oleh malaikat maut, tak sakit dah. Rasa nikmat. Masya Allah. Orang yang mati syahid. Sesungguhnya tidak ada kelazatan di dunia ini yang dapat menandingi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah sekali-kali engkau menyangka orang yang terbunuh, yang gugur syahid pada jalan Allah itu, fisabilillah itu, mereka mati. Jangan. Sebab apa? Mereka tidak mati. Bal ahya, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Allah. Mereka dengan mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun, diberikan rezeki kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal ahya, mereka hidup. Masya Allah. Tapi hidup mereka, hidup menerima kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang untuk li'alahi kalimatillah, berjuang melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka gugur dalam perjuangan mereka, syahid dalam perjuangan mereka. Ahya, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasad tak bergerak, tetapi kenikmatan yurzaqun, Allah memberikan rezeki kepada mereka. Orang yang mati syahid. Masya Allah. Nada Rahmatullah.
Dalam riwayat Imam Ahmad, Sayyidina Ibnu Abbas, mana dia Abdullah bin Abbas, berkata Rasulullah bersabda, setelah sahabat-sahabat kamu syahid dalam peperangan Uhud, Allah meletakkan ruh mereka dalam tembolok burung-burung hijau. Jadi Nabi bercerita, orang yang mati syahid ni, Allah meletakkan ruhnya di tembolok burung hijau. Burung-burung itu terbang ke sungai-sungai dalam surga dan menikmati buah-buah surga. Burung tu dia terbang, ya. Orang yang mati syahid dia menikmati. Sebab apa? Dia ada tempat dia. Di mana burung terbang, dia tengok kawasan sungai-sungai surga. Seperti mana kita tahu surga itu arduhas samawati wal ardh. Keluasan dia samawati wal ardh. Keluasan satu surga itu 7 petala langit dan bumi. Keluasannya bukan satu langit satu bumi, tak, 7 petala langit dan bumi. Seperti mana kita cerita tadi, keluasan bumi ni tu pun agak-agak lagi lah, belum pasti pun. Kan? Jarak dia 5,000 tahun antara langit dan bumi. 5,000 tahun kelajuan cahaya tu. Tu baru agak-agak lah tu. Tak sampai lagi. Kan? Yang ni arduhas samawati wal ardh. Keluasan surga ni seluas 7 petala langit dan bumi. Bayang luahnya. Orang yang mati syahid tu, roh dia duduk di temolak burung yang hijau tadi lah. Pergi terbang, memakan makanan buah-buah di surga, melihat sungai-sungai di surga. Seperti mana kita tahu di surga tu ada sungai susu, sungai madu, sungai arak, sungai. Masya Allah. Jadi kemudian ia hinggap di lampu-lampu emas di bawah naungan arasy. Dia singgah. Setelah merasai makanan yang lezat dan minuman-minuman yang enak, para roh syuhada mula berbincang. Mereka berkata, alangkah gembiranya jika kawan-kawan kita mengetahui betapa hebatnya layanan Allah kepada kita. Mereka bercerita, kalaulah kawan-kawan kita ni tahu, kalaulah orang-orang Islam ni tahu, kan, kenikmatan yang kita terima ni daripada Allah sebab mati syahid, kan, jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan lemah semangat dari berjihad dan tidak akan malas berperang. Jadi mereka kata, kalau mereka tahu ni, mereka mesti akan membela kebenaran, tidak akan takut melawan musuh Allah. Pasal mereka tahu ganjaran kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, aku akan sampaikan kepada mereka yang berada di dunia tentang keadaan kamu dalam surga yang penuh kenikmatan itu, maka Allah menurunkan ayat tadi, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Turunkan ayat itu. Orang-orang yang benar-benar beriman akan memohon kepada Allah agar dikurniakan syahid pada jalannya. Sayyidina Umar bin Khattab selalu berdoa kepada Allah agar syahid pada jalan Allah dan dikebumikan pada bumi Rasulullah SAW di Madinah. Orang yang bersungguh-sungguh memohon syahid pada Allah dengan tulus hati akan dikurniakan syahid sekalipun dia mati atas katil dia. Orang yang betul-betul mohon kepada Allah untuk mati syahid, Allah akan tetapkan diberikan ganjaran dia mati syahid walaupun dia mati atas katil dia. Masya Allah. Tuan-tuan dan rahmatullah, inilah hadis Nabi SAW, kelebihan-kelebihan orang yang mati syahid. Jadi samalah kita berdoa kepada Allah, sentiasa doa kepada Allah dengan ikhlas hati kita agar Allah kurniakan kita mati syahid dan mendapat ganjaran pahala orang yang mati syahid seperti mana yang telah didapati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika, syukrika, husni ibadatik. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق، توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ورفع عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.